Nash dan Hakim dah melangkah masuk, tapi Idham tak bergerak dari tempat dia berdiri. Idham terasa macam ada tangan pegang kaki dia. Idham cemas dan berusaha tarik kakinya dari pegangan tangan berkuku tajam tu. Idham cuba panggil Nash dan Hakim, tapi suaranya tak keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ni saya akan kongsikan satu kisah yang bertajuk Mimaland dari karya Ilya Abdullah yang telah dikongsi dalam page Kalimah Paranormal Team X. Kisah ni melibatkan 5 orang sahabat yang telah masuk ke taman tema Mimaland untuk buktikan keberadaan makhluk halus dekat sana. Tapi apa yang terjadi jauh dari apa yang mereka sangkakan. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada sesiapa yang nak join grup Telegram saya akan letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Remaja lelaki berusia 17 tahun tu rakam setiap detik yang berlaku kepada kawan-kawan dia. Rakaman terakhir memperlihatkan sahabat baiknya mati depan mata. Hanya dia, mangsa yang terselamat daripada mimpi ngeri tu dan berjaya keluar dari taman rekreasi puaka tu. Kamera video diserahkan kepada pihak berkuasa, namun trauma yang dialami meninggalkan kesan kepadanya. Dia terpaksa berjumpa doktor psikiatrik untuk rawatan. Mereka mengatakan dia berhalusinasi, sakit mental, buat cerita mengarut, omongan kosong. Dia masih tenang dengan kata-kata yang dilemparkan kepadanya. Riaknya macam tak ada perasaan. Mereka yang tak mengalaminya tak tahu apa itu ketakutan. Wanita manis bertudung litut putih mengambil tempat duduknya. Dia pandang pemuda yang masih menunduk dekat depan dia. Saya Dr. Faridah. Idham, saya akan bantu awak. Saya tak perlukan psikiatrik. Idham, awak boleh cerita apa yang berlaku pada awak dan rakan-rakan awak? Saya rasa doktor tak akan percaya dengan cerita saya. Awak tak cerita lagi, macam mana awak boleh kata yang saya tak percayakan awak? Idham tarik nafas lalu dihembus perlahan-lahan. Mungkin dia perlu bagi peluang kepada Dr. Faridah dengar cerita tragis yang menimpa dia dan rakan-rakannya di taman tema Mimaland. Atas perasaan ingin tahu mereka berlima ceroboh taman tema tu, Idham buka cerita. Pada satu hari, Nash, kawan Idham, ajak dia ke Mimaland. Mulanya Idham tak nak ikut. Orang cakap taman tema Mimaland tu tempat mistik. Dah terbengkalai sejak ditutup pada tahun 1994. Tahun 1993 ada pelancong luar mati lemas dekat situ. Kawan-kawan yang lain, Salina, Irina dan Hakim setuju nak ikut. Apa yang seronoknya cari hantu? Kalau jadi apa-apa kan dah menyusahkan. Antara mereka berlima, Idham yang membantah.
percaya sangat dengan cerita-cerita orang kena rasuk bila datang dekat tempat-tempat berhantu macam tu. Kebanyakan cerita tu adalah palsu, tapi setelah termakan pujukan, akhirnya Idham setuju. Mereka akan pergi naik satu kereta pada hari Khamis malam Jumaat. Orang cakap malam Kliwon. Hantu suka berkeliaran, kata Nash. Nash aturkan segala-galanya. Mereka keluar dari rumah dah lewat malam tanpa pengetahuan ibu bapa masing-masing. Nash tak nak orang tua mereka tahu ke mana mereka pergi. Kalau tak, rancangan mereka akan gagal. Yang lain hanya mengikut. Taman tema tu tempat persendirian yang tak boleh diceroboh masuk. Notis larangan terpampang dekat laluan masuk. Mereka berlima menceroboh secara senyap-senyap. Sebaik mereka jejakkan kaki ke taman tema tu, hati Idham mula berdebar-debar. Nalurinya seakan berbisik sesuatu yang tak elok akan berlaku. Sekilas Idham perhati jam dekat tangan dia. Lewat malam macam ni, mereka masih berada dekat luar. Kemudian Hakim hulurkan kamera video pada Idham. Suasana dekat situ kena rakam. Hakim dah rancang untuk memuat naik video tersebut ke YouTube untuk tarik pengikutnya. Hakim bersuara, "Kau jadi tukang rakam?" "Aku pula." Suara ketawa mengekek halus terdengar di telinga Idham. Serta-merta bulu romanya meremang. Dia tercari-cari pemilik suara tu. Jantungnya semakin berdebar. Tempat macam tu dah tentu ada penghuni lain. Idham risau kehadiran mereka tak disenangi. Idham bersuara, "Nash, aku rasa baik kita keluar dari tempat ni. Jangan buat hal." Idham lepaskan keluhan. Dia rasa macam ada sesuatu yang mematikan mereka. Seram sejuk kelihatan. Kelibat susuk makhluk berbulu hitam berada tak jauh dari mereka. Matanya berwarna merah menyala, memancarkan amarah. Nash cari kawasan yang agak lapang. Kemudian dia keluarkan satu papan berbentuk 4 segi dari beg galas. Idham bersuara, "Kau nak buat apa dengan papan ujar ni, Nash?" "Main panggil roh orang mati lah." "Nash, kau nak cari nahas ke? Jangan buat kerja syirik." "Main suka-suka, kau ni cepat melatah lah, Am. Aku bercakap benda betul. Kalau kau nak main, natijahnya kau orang tanggung sendiri. Kau tukar rakam je, tak payah main lah. Kau kan penakut." "Entah, macamlah roh tu betul-betul datang bila dipanggil." "Lantak kau orang lah. Kalau jadi apa-apa, jangan cakap aku tak bagi amaran pula." Nash teruskan aktivitinya bersama 3 lagi rakan yang lain. Idham hanya memati. Kamera video dihalakan ke arah rakan-rakannya tu. Dia rakam apa yang dilakukan oleh Nash. Mata hitam Idham membesar. Dia alihkan kamera video dari matanya. Tadi dia nampak ada susuk hitam dekat belakang Nash. Mungkin cuma halusinasi, sebab susuk yang dia nampak hanya sekali imbas. Mereka dah mulakan permainan. Alat penunjuk masih tak bergerak. Nash terpekik-pekik panggil hantu dekat situ. "Takkan hantu takut kot. Muncullah." Idham menggeleng-geleng kepala dia. Kurang senang dengan cara Nash yang mencabar tu. Kamera video diturunkan. Mata Idham terbeliak bila ternampak lembaga tadi berada dekat belakang Nash dengan matanya yang merah bersinar-sinar. Idham tunjuk ke arah belakang Nash dan bersuara, "Korang." "Apa?" Belakang kau, Nash." Nash pusingkan badannya. "Tak ada apa-apa pun." Bengang pula dia dengan Idham. "Kau ni buat hilang mood lah," kata Nash. Dia dah tak minat nak teruskan permainan Ouija tu. Nash bersuara, "Kita nak buat apa sekarang? Kita merayau. Mana tahu jumpa hantu. Tadi panggil tak datang pula." Mereka mula berjalan dekat sekitar taman tema tu. Salina dengan Irina pula berpisah dari kumpulan, sibuk nak selfie dan post dalam Instagram mereka. Irina siap bergambar dengan pelbagai posisi dekat patung dinosaur tersebut. Bersilih ganti mereka menangkap gambar. Klik 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 klik. Salina ambil gambar Irina dengan gaya muncul itiknya. Salina serahkan semula telefon Irina. Dia berpuas hati dengan hasil gambar tersebut. Irina segera muat naik gambar tu ke dalam Instagram miliknya. Dia sukakan pujian daripada rakan-rakannya. Orang cantik buat gaya apa pun tetap cantik. Salah seorang rakan dalam Instagram dia komen, "Weh, ada tangan pengan bau kau lah." Komen tak henti-henti masuk. Seram. Tangan hantu ke, babe? Korang pergi ke Mimalen ke? Weh, gila lah korang. Tempat berpuaka lah.
Korang cari bala tu. Komen-komen tu tak menyenangkan hati Irina. Tangan apa yang pegang bahu dia tadi? Dia tak rasa apa-apa pun. Irina teliti semula gambar tersebut. Air mukanya terus berubah. Memang ada tangan berkuku runcing melekat dekat bahunya. Dia segera tunjukkan gambar tu pada Salina. Salina dan Irina saling berpandangan, masing-masing dengan riak, muka yang cuak. Salina bersuara, masa aku ambil gambar kau, memang aku tak nampak apa-apa pun. Meremang bulu roma bila tengok gambar tu. Salina tarik tangan Rina dan melangkah cari 3 rakan mereka yang lain. Lebih baik mereka keluar dari tempat ni. Mereka tak jumpa kawan mereka yang lain. Entah ke mana mereka merayap. Salina berkata, aku takutlah Rina. Kita keluar dululah dari sini. Tapi macam mana dengan Nash, Am dan Hakim? Mereka tercari-cari kita pula nanti. Kalau kau nak stay cari mereka, kau stay lah. Aku tak sanggup dah. Hakim! Salina berteriak sebaik melihat susuk batang tubuh Hakim. Salina dan Irina segera berlari menuju ke arah Hakim. Hakim hanya diam, tak bergerak. Idham dan Nash tak bersama Hakim. Salina bertanya, Hakim, mana yang lain? Tiba-tiba, kepala Hakim berpusing 360 darjah hingga ke belakang. Seluruh wajahnya berwarna putih. Hakim menyeringai dengan senyuman yang menakutkan. Jeritan Salina dan Irina meletus. Nash, Hakim, kau dengar tak suara Sal dan Irina menjerit tu? Nash dan Hakim berhenti melangkah. Mereka pasang telinga. Dahi Nash mengerut. Tak ada pula mereka dengar suara kedua gadis tu. Hakim bersuara, aku tak dengar apa-apa pun. Aku dengar suara Sal dan Irina. Masalahnya kami tak dengar pun. Kau ni macam-macam lah, Am. Mereka teruskan langkah semula. Am, dekat sini, kau rakam tempat ni, kata Hakim. Idham rakam sekitar kawasan bangunan usang yang dulunya jadi motel penginapan. Nash dan Hakim dah melangkah masuk. Tapi Idham tak bergerak dari tempat dia berdiri. Idham terasa macam ada tangan pegang kaki dia. Idham cemas dan berusaha tarik kakinya dari pegangan tangan berkuku tajam tu. Idham cuba panggil Nash dan Hakim, tapi suaranya tak keluar. Nash dan Hakim dah hilang dari pandangan Am. Kedua-dua rakannya tu tak sedar apa yang sedang dihadapi oleh Idham. Mereka leka melihat sekitar motel tersebut. Nash bersuara, aku masih tak nampak hantu dekat tempat ni. Saja je orang buat cerita pasal tu. Biasalah, cerita momok suka dibesar-besarkan dekat kawasan tinggal macam ni. Padahal tak ada apa-apa pun. Tahu tak apa, nak buat orang tertarik membaca je. Mana Am? Tadi ada dekat belakang. Biarlah dia. Nash berjalan ke depan, tinggalkan Hakim. Hakim suluh ke arah dinding-dinding yang berconteng tu. Telinga Hakim tangkap bunyi seperti dinding dicakar. Dia berpaling. Bunyi suara menderam dan merengus kasar pula terdengar. Matanya terbeliak bila melihat susuk kelibat putih yang sedang merangkak-rangkak dekat dinding. Makhluk tu menyeringai lalu menerkam ke arah Hakim. Nash! Hakim ditarik lalu hilang dalam kegelapan. Nash seakan tak dengar jeritan Hakim tu. Hakim juga dah hilang seperti Idham. Nash bercekap pinggang sebaik keluar dari motel terbengkalai tu. Dahinya terkerut-kerut. Idham dan Hakim dah hilang entah ke mana. Lampu suluhnya dihalakan ke serata tempat. Kemudian dia melangkah tinggalkan kawasan tersebut. Kalau Hakim berpakat dengan Idham nak takut-takutkan dia, silap orang lah. Dia bukan jadi penakut. Am! Hakim! Nash berteriak. Tiba-tiba ada sesuatu sentuh bahu Nash daripada belakang. Nash terkejut. Akulah Nash. Idham tercungap-cungap. Jenuh dia kejar Nash. Kau buat terkejut aku je lah, kata Nash. Idham bersuara. Mana Hakim? Aku ingat Hakim dengan kau. Idham menggiling-giling kepala. Dia tak cerita apa yang dia alaminya pada Nash tadi. Kalau cerita pun bukannya Nash nak percaya. Bersusah payah dia lepaskan diri daripada cengkaman tangan perempuan tua yang menakutkan tadi. Mana pula si Hakim ni, kata Nash. Dahlah 2 orang perempuan tu hilang entah ke mana. Kalau nak selfie pun janganlah sampai terpisah jadi 2 kumpulan. Masalah betul lah. Idham bersuara. Nash, baik kita keluar dari tempat ni. Kita cari Hakim, Sal dan Irina dulu.
Nes tak setuju dengan cadangan Idham tu. Selagi dia tak jumpa hantu dekat Mimalin ni, dia tak akan balik. Nes nak tengok makhluk tu dengan matanya sendiri. Nes terus melangkah. Idham ikut dari belakang. Keras kepala betul si Nes ni. Nes ni memang degil. Tak ada penyakit cari penyakit. Idham pun bodoh ikut mereka ke tempat puaka ni. Nes berkata, sini memang ada hantu. Masalahnya aku tak nampak. Lebih baik tak nampak daripada nampak. Kita keluar je daripada tempat ni. Aku dah cakap, aku tak nak keluar lagi. Salina dah terpisah dengan Irina. Salina peluk tubuh. Rasa takut mula mencengkam. Terketar tangannya tekan nombor dekat skrin telefon. Satu nombor pun tak boleh dihubungi. Salina memaki hamun dalam hati. Dia tak tahu kalau menyorok macam ni akan menjamin keselamatannya atau tak. Dia tak nak mati. Kalau dia tak ikut idea Nash tadi, perkara ni tak akan berlaku. Dia sepatutnya dengar amaran Idham. Sesal kemudian dah tak berguna. Dia juga yang beria-ia nak ke tempat yang dikatakan berpuaka ni. Salina ke hulu gila cari jalan keluar. Tapi dia asyik berpusing-pusing dekat tempat yang sama. Matanya tertumpu pada batang tubuh yang berlari-lari anak ke arahnya. Salina takut untuk mendekat. Dia amati susuk berkenaan. Sal! Sal! Suara yang memanggilnya tu suara Idham. Semakin lama wajah Idham semakin jelas. Kau tak apa-apa? Aku okey, tapi mana Irina? Aku tak tahu. Masa lari tadi aku dengan Irina terpisah tanpa sedar. Kita cari Irina. Tak semena-mena Salina tercium bau busuk. Cepat-cepat dia paut lengan si Idham dan bersuara, kau tak cium bau busuk? Bau busuk? Tak ada. Bau yang menyengat tu berada begitu dekat dengan Salina, datangnya daripada Idham. Serta-merta Salina lepaskan pegangan dekat lengan Idham tu. Dia melihat senyuman sinis di hujung bibir Idham. Salina bersuara, aku rasa kita pecah cari Irina. Kenapa nak berpecah pula? Kau takut? Cari berasingan kan lebih cepat. Cakap je kau dah tahu. Sepantas kilat tangan Idham cekik leher Salina. Mata Salina terbeliak melihat rupa bengis Idham tu. Warna mata Idham mula berubah. Lelaki depan matanya yang disangka Idham tu bukan Idham sebenarnya. Tolong! Salina semakin susah nak bernafas. Dia meronta-ronta cuba melawan. Perlahan susuk tubuh Idham jadi besar dan berbulu hitam. Dia tersengih mempamerkan giginya yang berceracap tajam. Irina terus berlari ke arah Nash dengan Idham sebaik melihat mereka. Salina tak bersama Irina. Keadaan dah berubah jadi tegang. Riak muka Irina yang pucat tu menimbulkan tanda tanya. Irina ambil nafas sebelum bercerita apa yang berlaku kepada dia dan Salina. Dia tunjukkan gambar yang dia ambil tadi. Gambar tu menjelaskan kesahihan tentang tempat ni dan bukan satu gurauan. Sekarang Salina dah hilang. Begitu juga dengan Hakim. Buat masa ni Idham hanya mampu berdoa supaya dua sahabatnya tu tak apa-apa. Idham pandang serius muka Nash. Dia nak lihat reaksi Nash. Adakah Nash masih nak teruskan aktiviti bodoh ni dan nak kejadian tak diingini menimpa kawan-kawan mereka. Lebih baik mereka beredar sebelum keadaan jadi bertambah buruk. Idham bersuara, kau nak ada yang mati baru kau percaya ke? Aku Nash, kalau kau nak tunggu hantu depan mata kau, kau tunggulah. Aku nak pergi cari Sarina dan Hakim. Idham terus melangkah. Irina pandang Nash. Dia tak berani ikut Idham. Lebih selamat bersama dengan Nash. Idham memekik panggil Salina dan Hakim. Sal! Hakim! Idham percepatkan langkah sebaik dengar jeritan Salina. Cahaya lampu suluh dihala ke arah susuk tubuh yang tak jauh darinya tu. Idham tergelincir lalu jatuh terduduk. Matanya terbeliak melihat kengerian depan matanya. Lembaga berbulu hitam tu mencakar-cakar tubuh Salina. Rupa dan tubuh Salina bagaikan
kain yang dicari-cari. Salina mengelupur seperti ikan terdampar di darat. Darah membuak-buak keluar dari mulutnya. Mata Salina terbeliak besar memandang ke arah Idham. Kamera video yang berada atas tanah tu merakam saat Salina terputus nyawanya. Tubuh Salina dah tak bergerak lagi. Idham hanya mampu melihat makhluk tu menyeringai lalu melompat naik ke atas pokok dan menghilang. Idham kaku tanpa suara. Bau hanyir darah semakin menyengat ke hidung. Salina dah mati. Makhluk apa yang bunuh Salina dengan begitu kejam tu? Am! Suara Erina kedengaran tak jauh dari Idham. Erina terpaksa desak Nash cari Idham. Am! Nash dan Erina muncul dekat belakang Idham. Nash sentuh bahu sahabatnya tu dan bersuara, "Am, kau okey?" Idham tak membalas. Jarinya terketar-ketar tunjuk dekat depan. Jeritan Erina bergema bila melihat jasad ngeri Salina yang terdampar tak jauh dari mereka. Nash menghampiri jasad Salina. Jantungnya berdegup pantas. Bulu romanya meremang. Tekaknya loya. Tak mampu ditahan rasa nak muntah. Erina bersuara, Sal dah mati. Aku nak keluar dari tempat ni, Nash. Kita cari Hakim, kemudian kita keluar dari tempat ni. Takkan kau nak biarkan mayat Sal dekat sini? Kau call polis sekarang. Erina cuba hubungi pihak polis berulang kali tapi tak berjaya. Digeleng-gelengkan kepala dan bersuara, "Aku tak tahu kenapa sekarang telefon aku tak ada line terus. Talian tak berjaya disambungkan." Nash keluarkan telefon dia dan cuba buat panggilan. Tak berjaya juga. Nash pandang ke arah Idham. Idham bersuara, "Kalau telefon korang tak ada line, telefon aku pun sama. Tak ada gunanya ulang perkara yang sama. Buang masa je." Idham bangun dan terus buka jaket yang dipakainya. Jaket tu ditutup ke muka Salina. Kemudian dia ambil kamera video dan tunjukkan apa yang dirakam oleh kamera video tu kepada Nash dan Erina. Erina bersuara, Apa benda tu?" "Aku pun tak tahu. Kita yang nak tengok mereka sangat kan. Ini natijahnya. Aku tak nak bertekad dengan kau, Am. Aku tahu salah aku." Nash akui salahnya. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang ialah cari Hakim, keluar dari tempat ni, dapatkan bantuan dan bawa keluar mayat Salina. Idham bersuara, "Tempat ni luas. Dekat mana kita nak cari Hakim?" "Aku rasa Hakim masih ada dekat bangunan motel tu. Kita cuba cari kat situ. Kalau tak ada, kita terus keluar." Mereka segera melangkah ke bangunan motel lama tu. Hakim buka kelopak mata dia. Aduh, kedua belah kakinya terasa pedih. Seluarnya bercarik-carik. Kesan darah kelihatan. Kali terakhir yang diingat, dia ditarik oleh makhluk yang menakutkan. Hakim tak tahu dekat mana dia berada sekarang. Matanya tak dapat melihat dalam suasana yang gelap gulita. Pandangannya terhad. Hakim meraba-raba poket seluar. Dihidupkan lampu daripada telefon dan suluh dekat sekitarnya. Hakim berada dalam sebuah bilik. Dia cuba bangkit dan meraba-raba sekitar bilik tu untuk cari jalan keluar. Tangannya sentuh sesuatu. Rangka manusia. Cepat-cepat dia tarik tangannya semula. Nash! Am! Hakim memekik. Suaranya bergema tanpa sahutan. Dia cuba untuk bangun. Hakim mengerang kesakitan. Dia menapak ke belakang sebaik saja. Cahaya lampu telefonnya tu menghala ke arah pintu. Jantungnya berdebar kencang. Makhluk bermata merah tu menderam-deram, merenung garang ke arahnya sambil merangkak menghampirinya. Idham hentikan cerita di pertengahan jalan. Tekaknya terasa kering. Dia pandang Dr. Farida. Dr. Farida bersuara, "Kenapa berhenti?" "Saya rasa dahaga." Doktor wanita tu bingkas bangun. Dia kembali dengan segelas air kosong dan hulurkan kepada Idham. Idham meneguknya hingga licin dan minta segelas air lagi. Dalam kes Idham ni, tak ada bukti yang menunjukkan Idham adalah pembunuh gila yang membunuh rakan-rakannya sendiri. Tambah pula dengan kesan cakaran pada tubuh mangsa yang dilihat macam bukan kuku manusia, binatang buas. Ada kemungkinan. Dr. Farida bertanya, "Betul ke telefon awak dan rakan-rakan awak langsung tak berfungsi?" "Ya, pelik kan? Kami sendiri buntu waktu tu. Salina dah mati dan kami kena cari Hakim." "Awak boleh teruskan cerita."
Bagi saya ambil nafas dulu, doktor. Baik, bagi fikiran awak berehat kejap. Dr. Farida bangkit dan melangkah keluar. Dia telefon seseorang. Agak lama dia bercakap di talian tu. Dr. Farida kembali ke dalam bilik rawatan semula. Idham bersuara. Saya rasa saya dah bersedia untuk bercerita semula. Kenapa tak nak sambung pada sesi rawatan akan datang? Saya nak tamatkan cerita hari ini juga. Saya tahu doktor teruja dengan cerita saya. Baiklah, awak boleh teruskan. Hakim! Hakim! Ketiga-tiga sahabat tu memekik panggil Hakim. Setiap ceruk tempat mereka cari, kelibat Hakim masih tak kelihatan. Idham risau kalau berlaku sesuatu yang buruk terhadap Hakim. Macam mana kalau nasib Hakim sama macam Salina? Masing-masing dah keletihan. Jejak Hakim langsung tak jumpa. Irina bersuara. Entah-entah Hakim dah mati. Ish, mulut kau. Nes, kita keluarlah dari tempat ni. Kita panggil polis. Biar polis cari Hakim. Kau ni kenapa? Aku nampak macam ada susuk orang dekat tasik tu. Kau tunggu sini. Aku tak nak. Nes pandai Idham. Mungkin itu Hakim. Irina ikut dari belakang kedua-dua kawan lelakinya tu. Dia tak nak bersendirian dekat situ. Lebih baik mereka sentiasa bertiga. Hakim! Nash panggil Hakim, kemudian suluh ke arah susuk tubuh tu. Susuk tubuh tu memutarkan badannya. Nash dan Idham tarik nafas lega. Nash pegang bahu Hakim dan bersuara. Mujung kau tak apa-apa. Apa dah berlaku? Mana Salina? Salina dah mati. Betul ke Salina dah mati? Kau nak bukti? Ini buktinya. Nash hulurkan kamera video tu pada Hakim. Terpaku Hakim tengok apa yang berlaku pada Salina. Dia dah tak sanggup melihat lagi. Hakim bersuara. Apa kita nak buat sekarang? Kita keluar dari tempat ni. Soal mayat Salina, kita tak boleh buat apa-apa. Kalau kita angkut sekali, akan melambatkan pergerakan kita. Nash berjalan dekat depan diikuti Irina dan Idham. Hakim di belakang sekali. Mereka berjalan berpusing-pusing dekat tempat yang sama banyak kali. Masing-masing dah penat berjalan. Baju mereka lencun memandikan peluh. Idham kesat peluh di dahi dengan lengan baju. Bila dia toleh kat belakang, Hakim dah tak ada. Idham bersuara. Nash, Hakim tak ada dekat belakang aku. Kemana pula dia pergi? Kau dengan Irina tunggu sini. Aku pergi cari Hakim. Idham patah balik. Dia tak akan tinggalkan Hakim. Kemudian Irina bagi cadangan supaya mereka berdua teruskan cari jalan keluar. Tapi Nash tak setuju. Dia nak tunggu Am dan Hakim dulu. Mereka masuk bersama. Keluar pun biar mereka bersama. Apa yang ganggu fikiran Nash sekarang ialah ibu bapa Salina. Dah tentu dia akan dipersalahkan atas kematian Salina. Hidung Idham tercium bau hanyir darah yang kuat. Dia percepatkan langkah. Terdengar suara jeritan. Dia pasti itu suara Hakim. Hakim! Am, tolong aku Am. Idham masuk semula ke motel tersebut. Dia cari arah jeritan Hakim. Setiap bilik motel tu diperiksa. Idham masih tak berputus asa. Matanya meliar sekeliling. Suara Hakim semakin sayu kedengaran. Jantungnya berdegup kencang sebaik melihat darah yang mengalir dari salah sebuah pintu bilik motel tu. Idham meluru masuk. Cahaya lampu suluh dihalakan ke seluruh ruang dalam bilik yang gelap tu. Kemudian Idham terpaku melihat jasad kaku dekat depan matanya. Hakim dah tak bernyawa. Perut Hakim dirobek dengan kejam. Isi perutnya ditarik keluar. Idham termuntah dekat situ juga. Kesudahan Hakim sama macam Salina. Rasa sedih mula terasa. Kalau mereka tak ke tempat ni, mesti Salina dan Hakim masih bernyawa. Dia sepatutnya larang Nash dengan lebih keras lagi. Hakim dah mati. Dia kena beritahu Nash dan Irina segera, dan mereka kena keluar dari tempat ni walau apa cara sekalipun. Nyawa mereka dalam bahaya sekarang. Penunggu taman tema tu dah marah. Nash! Hakim tengah-mengah menghampiri Nash dan Irina. Lega dia rasa bila jumpa mereka. Dia terpisah dengan rakan-rakan sebab tersesat jalan tadi. Hanya Hakim seorang je yang datang. Mana Idham? Irina panjangkan lehernya ke belakang Hakim. Memang Idham tak ada bersama Hakim. Seorang muncul, seorang lagi pula hilang. Nash bertanya, Am cari engkau? Kau tak jumpa dia ke? Aku tak terserempak dengan Am. Sebenarnya aku ada jumpa. Mana kau pergi? Belum habis si Hakim ni bercakap, Nash pula mencelah.
Hakim mula bercerita. Menurut Hakim, dia ikut langkah mereka dari belakang, tapi makin lama mereka makin jauh. Dia nak kejar tapi tak dapat. Langkah terasa macam berat sangat. Tahu-tahu je dia dah tersesat jalan. Nash bersuara, "Ini semua silap aku. Benda dah jadi, Nash. Kita sendiri yang nak datang ke tempat ni. Nash, kita carilah jalan keluar dulu. Nanti Am cari kita. Aku tak akan tinggalkan Am." "Nash, sebenarnya Am tu dah..." Hakim tak sempatkan habis ayatnya tu. Idham dah muncul depan mata mereka. Muka Hakim berubah jadi pucat. Nash tarik nafas lega. Mujur Idham tak hilang dalam masa yang lama. Tercengang Idham tengok Hakim berada dekat belakang Nash. Berdegau darah dia. Degup jantungnya berdegup kencang. Air muka Idham terus berubah. "Hakim, kenapa kau tengok Hakim macam tu, Am? Dan kau, Hakim, kenapa kau tengok Am macam tu? Bukankah kau dah mati?" "Kau merepek apa ni, Am? Kalau aku dah mati, macam mana aku boleh ada dekat sini?" "Aku tak merepek. Aku tengok jasad kau kaku depan mata aku." Riak muka masing-masing terus berubah. Erina langkah ke belakang sikit. Idham hairan. Dia tengok dengan mata kepalanya sendiri yang Hakim dah mati. Kemudian Idham hulurkan kamera pada Nash. Video yang dilihat agak kabur, tak jelas. Idham rampas kembali kamera video tu daripada Nash. Nash bersuara, "Makhluk tu sah-sah boleh menyerupai sesiapa saja. Mesti antara kita berempat ni ada yang bukan manusia. Jadi siapa sebenarnya yang dah mati?" Nash perhati rakan-rakannya tu satu persatu. Idham, Hakim dan Irina saling berpandangan antara satu sama lain. Siapa yang harus Nash percaya? Nash menjauhkan diri dari ketiga-tiga rakannya tu. Tiba-tiba Hakim kata Idham dah mati. Dia nampak mayat Idham dekat tepi tasik. Idham mengeleng-geleng kepala dan menafikan kata-kata Hakim. Irina menjauhi Idham. Idham bersuara, "Kau yang dah mati. Kalau aku dah mati, aku tak akan berdiri depan kau orang semua." Nash semakin keliru. Macam mana nak buktikan siapa yang dah mati sebenarnya? "Sudahlah korang," kata Irina. Dia tak tahan tengok Hakim dan Idham saling tuduh-menuduh. "Aku tak tipu. Am tu dah mati," kata Hakim. Tiba-tiba Irina bersuara membuatkan Idham dan Hakim tersentak. "Tak perlu bertekak. Aku yang dah mati." Idham tengok semula kamera video tu. Matanya terbeliak. Hakim yang disangka dalam bilik motel tu sebenarnya adalah Irina. Mayat Hakim yang dilihat Idham tu hanya satu halusinasi. Yang dilihatnya tu adalah mayat Irina. Ketika Irina berpisah dengan Salina, dia telah diserang oleh makhluk tersebut. Irina cuba larikan diri tapi tak berjaya. Kesudahannya, Irina mati dengan tragis macam Salina. Setelah Irina mati, makhluk tu merasuk ke dalam jasad Irina. Idham berteriak, "Awas, Hakim!" Senyuman sinis terukir di bibir Irina. Dah terlambat. Kuku-kuku runcing tu dah menembusi perut Hakim. Darah tersembur keluar dari mulut. Hakim rebah ke tanah. Dengan rakus, Irina robek perut Hakim dan meratah isi perutnya. Idham hanya terkaku melihat Irina bunuh Hakim. "Irina!" Nash terkejut. Kedua belah kakinya bagaikan dah dipaku. Dia tak mampu bergerak. Sekelip mata, Irina dah berada depan mata Nash. Mulutnya berlumuran dengan darah Hakim. Kemudian Irina cekik leher Nash. Rupa cantik Irina dah bertukar jadi bengis dan hodoh. Tubuh Nash dicampak ke pokok sebesar pemeluk manusia. Bunyi tulang belakang retak kedengaran. Krak, krak, krak. Nash memuntahkan darah. Dia tak berdaya untuk bangun lagi. Sekelip mata, Irina dah mendekatkan wajah ke muka Nash. Idham hanya mampu melihat tubuh Nash dicarit-carit rakus oleh Irina. Nash terkulai tak bernyawa. Kemudian Irina alihkan pandangannya ke arah Idham. Dada Idham berombak kencang. Nafasnya menjadi sendat. Idham buka langkah. Hanya dia seorang je yang tinggal. Mereka yang lain dah mati. Irina memanggil-manggilnya. Sekujur tubuhnya menggeletar dengan perasaan takut yang tak tergambar. Kamera video dipegang erat. Segala rakaman jadi bukti yang rakan-rakannya dibunuh oleh penunggu taman tema Mimalen tu. Idham tamatkan ceritanya. Dr. Farida tulis sesuatu pada fail pesakitnya tu. Kepalanya dia angkat. Dia tersenyum. Cerita tu baginya hanya cerita yang direka, tapi
Cerita tu memang menarik. Plot yang tersusun dengan kemas. Cerita Idham boleh dijadikan sebuah buku atau filem. Pasti penonton terbuai-buai dengan keseraman dan ketakutan yang dipamerkan. Dr. Faridah bersuara. Jadi tak ada kaitan lah dengan permainan Ouija tu. Idham menggiling-giling kepala. Dr. Faridah diam kejap. Dia renung raut wajah Idham. Satu-satunya mangsa malam tu yang masih hidup. Idham banyak berkhayal menonton filem-filem seram. Dr. Faridah dah aturkan temu janji seterusnya. Dr. Faridah berkata, awak masih ada sesi temu janji dengan saya. Saya tahu doktor tak percaya cerita saya. Menurut Dr. Faridah, daripada rakaman video yang Idham bagi pada pihak polis, dia susah nak buat kesimpulan buat masa ni. Video tu kabur, tak ada satu pun yang jelas. Suaranya pun tak kedengaran, tapi pihak polis tak ada apa-apa bukti menunjukkan kematian rakan-rakan Idham tu adalah perbuatan makhluk halus. Namun siasatan akan diteruskan untuk cari punca sebenar kematian mereka. Idham bersuara. Mungkin doktor akan percaya kalau doktor tengok dengan mati kepala sendiri. Idham, cerita awak tak ada bukti yang sahih. Awak kena terima kenyataan. Mereka ada di sekeliling kita, doktor. Saya nak doktor melihatnya depan mata. Dr. Faridah tersentak. Idham dah berdiri depan matanya dengan warna mata merah saga. Suara jeritan bergema. Tangan Dr. Faridah terkulai ke bawah. Darah menitik-nitik ke lantai. Idham melangkah keluar dari bilik doktor psikiatrik itu sambil menjilat-jilat darah di tangannya. Dia pandang ke arah CCTV di luar bilik. Rawatan tersebut dah menyeringai. Warna matanya berubah. Idham melangkah sambil bersiul memecah keheningan. Susuk bayangan hitam bertubuh besar dan bermata merah terbias di dinding. Keesokan harinya terpampang di ruang laman sosial berita kematian doktor psikiatrik dengan perut terburai. Idham hilang bagaikan debu. Tak ada sesiapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Idham, hidup atau mati. Okey, itu dia kisah seram daripada karya Ilya Abdullah yang dapat saya kongsikan malam ni. Sila like jika anda dapat sesuatu daripada cerita ni. Jangan lupa komen pendapat anda di bawah. Kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan, sila hantar ke alamat email di bawah. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.